Assalamualaikum dan selamat kembali lagi ke rancangan Will Talk. Dan kali ni kita special sikit sebab kita record di Litar Antarabangsa Petronas Sepang. Dan kita berada di hari kedua sesi ujian pramusim. Jadi untuk sesi kali ni kita nak recap sikit. Obviously bila kita dah masuk ke winter test, maknanya kita dah masuk kepada musim yang baru. Jadi sebelum kita masuk musim baru, kita mestilah nak recap sikit berkenaan dengan apa yang berlaku pada tahun 2024, key highlights, perkara-perkara penting dan juga beberapa expectation yang kita akan boleh lihat dalam pada tahun 2025. Jadi kalau saya borak sorang-sorang kat sini mungkin bosan sikit. Bersama saya kali ni adalah dua, bolehlah saya cakap idol ataupun figura pemotoran yang kita biasa kenal di Malaysia, iaitu kita ada bersama saya sekali lagi Zulfahmi Khairuddin. Assalamualaikum Fahmi, pengurus pasukan ZK Racing, dan juga former riders untuk Moto3, World Super Sport. Dan macam mana Fahmi, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Semua okey Semua Alright. Okay. Dan selain daripada Fahmi, saya ada juga Datuk Razlan Razali. Kali kedua juga Datuk bersama dengan kita hari ni. Terima kasih Awin. So Datuk sihat? Alhamdulillah. So okay, jadi kita nak buat laju-laju punya discussion lah hari ni. Kita nak recap sikit berkenaan tahun 2024. Tapi sebelum tu Fahmi, saya ada tengok dalam ZK Racing punya social media, ada perancangan baru katanya. Tengok ada pocket bike. So ada apa-apa yang kita perlu tahu ke untuk projek akan datang ZK Racing kali ni? Sebenarnya nak buat podcast dengan Datuk Razlan ni tak mudah. Awak kena get ready soalan-soalan lah. Kau bukan daripada saya je, mungkin dia tanya juga. Sebab dia tahu semua benda, semua keliling dia tahu. Okay, sebenarnya pasal pocket bike ni, saya sebenarnya dah ada perancangan lama tentang pocket bike ni. Saya sebenarnya dah buat joint venture dengan club pocket bike yang lain sebelum-sebelum ini. Betul, objektifnya adalah untuk ada platform yang lain sebelum mereka sampai ke FIM MiniGP. Okay. So jadi saya lihat pada tahun 2020 kita open registration untuk SIC MiniGP. Time tu 220 orang register. Ramai. 70 orang yang datang hadir untuk selection tersebut, dan selection tu berjalan daripada awal pagi sampai lewat petang. Dan kita nampak pattern dia selepas COVID ni semakin lama semakin kurang. Okay. Last selection kita buat 18 orang saja yang hadir, dan yang boleh bawa motor mungkin 11 orang. Dan ini satu jumlah yang membimbangkan. Sebenarnya bila kita tengok, bila saya lihat balik, kenapa jadi macam ni? Kenapa zaman Kabil, zaman Danish ni banyak ramai pelumba-pelumba cilik ni datang? Sebab mereka datang daripada event pocket bike. Okay, kalau sebelum COVID ni, sebelum era baru ni, dulu event-event pocket bike ni kita panggil macam event yang tak sanction lah. Event yang tidak dikawasi oleh MAM. Tetapi dengan syarat baru daripada MAM dan juga KBS, mereka nak semua event pemotoran dikawasi oleh MAM, di sanction. Jadi banyak penganjur-penganjur pocket bike yang dulunya menganjurkan event pocket bike sebulan sekali di Johor, di Terengganu, di Melaka, mereka berundur diri disebabkan kos-kos yang terlibat untuk menganjurkan event secara sanction. Secara jujurnya saya sebenarnya bekerjasama dengan banyak pihak sebelum ni, seperti Pocket GP, Event Club, integrasi untuk ada pelapis-pelapis yang kita nak mereka sertai FIM MiniGP ni. Sebab kalau saya lihat di platform di Spain, mereka sangat kuat di grassroots. Event pocket bike mereka terlalu ramai peserta. Oh, event pocket bike dia pun? Event pocket bike mereka terlalu ramai peserta. So jadi mereka masuk event pemotoran ni terlalu awal, dan akses tu terlalu senang untuk mereka. Mereka beli motor, okay, exchange rate kita memain peranan juga. Yalah. Mereka beli motor, mereka sertai race. Dan kita nampak kat sini program pocket bike ni semakin lama semakin kurang, dan ia menjejaskan peserta-peserta yang kita nak mereka ada di dalam FIM MiniGP ni. So jadi saya tunggu
kelab-kelab lain untuk buat event pocket bike ni, tapi mereka tidak buat seperti apa yang saya nak. Seperti apa yang saya bayangkan apabila saya tengok dekat Spain. Sebabnya saya percaya event pocket bike ni satu platform yang sangat penting. Kita kena didik dengan cara yang betul seawal pocket bike. Kita tak nak lagi mereka masuk ke dalam program mini GP, mereka macam terkejut. Kenapa nak kena follow ni? Kenapa nak kena follow ni? Saya percaya daripada event pocket bike lah, kita kena ajar mereka cara yang betul dalam perlumbaan. Disiplin yang betul dalam perlumbaan. So jadi saya jujurnya saya mengambil kesempatan ini untuk buat event pocket bike ni. Perancangan ni adalah untuk menjadi support race kepada mini GP event, dan secara jujurnya saya dihalang terus oleh SIC untuk mengajukan event pocket bike ni. Oh, tak boleh? Dihalang? Sebabkan saya dah buat terlalu banyak event. Mereka takut saya hilang fokus. Tapi perancangan saya bukanlah saya yang menganjurkan event tu. Saya ada motosikal Polini yang saya ambil daripada Spain, daripada Italy. Saya dah ada motor tu lama, setahun dah. Oh, memang dah ada lah. Memang dah ada dah. Tapi saya tak jalankan event ni disebabkan SIC minta saya lebih fokus dekat event international. Supaya event grassroots ni orang lain event pocket bike ni kelab-kelab lain yang uruskan. Tetapi kalau saya tengok pattern ni dah 2 tahun tak ada orang buat. Kalau kelab lain tak boleh buat, saya kena usahakan. Kalau tidak, tahun 2026 nanti saya buat selection, mungkin 7 orang saja yang datang. So memang kita nampak lepas COVID je sangat ketara lah Fahmi, dia punya penurunan daripada segi registration semua tu. Saya percaya kelab-kelab lain yang sebelum ni menganjurkan event pocket bike tidak sanction, mereka tidak betul-betul selidik ataupun bertanya dengan jelas kepada pihak MAM berapa sebenarnya kos daripada tidak sanction ke sanction. Apakah requirement yang perlu mereka tambah baik? Apakah safety aspect yang mereka perlu tambah baik? Mereka just cakap, sanction je. Tak payah buat lah. Tapi Fahmi, kalau nak bandingkan, kalau Fahmi pergi ke Europe, event pocket bike, nak bandingkan event kat sana dan event yang disanctionkan oleh MAM kat sini, sama ke ataupun kita terlebih sangat? Pada pandangan saya, is the way kita buat event tu. Spesifikasi motosikal. Di Europe mereka sekarang mengadakan event dengan motosikal one make. Tidak boleh modify. So motosikal tu daripada factory mereka beli, mungkin 5% saja mereka boleh tukar. Dan ini sebenarnya menjimatkan banyak kos kepada parents dan tidak create satu confusion kepada parents pada awal-awalnya. Kita nak develop riders, kita nak riders punya performance, bukannya motosikal. Dan saya lihat di Malaysia ni banyak mereka beli motosikal China dan buat modify. Betul. Dan ini create satu confusion kepada parents di mana kalau anak saya tak menang, kita modify motor lebih laju. So sebenarnya dekat dalam mini GP tak boleh macam tu. Yalah, betul. So benda ni yang kita perlu didik daripada awal. Motosikal semua sama. So jadi macam saya cakap, itu dari segi technical, regulation. Tapi you cakap bila kena sanction saja, penganjur semua tak buat. Takut pasal kos mahal. Saya nak faham kos apa yang mahal dan yang apa yang ditetapkan oleh MAM berbanding dengan di Spain, adakah sama ataupun kita terlebih? Contoh macam di Spain, adakah kena ada ambulans? Dan Malaysia kena ada ambulans tapi kena ada 2 ambulans. Macam tu. Jadi kos lagi tinggi lah. Something like that lah. I nampak, of course, mungkin kita punya I nampak event permotoran di Spain, especially dekat national level, mereka buat dengan jauh lebih simple. Maksudnya kalau saya menguruskan program mini GP dah bertahun, ni tahun ke-6, kita nampak requirement yang kita perlu ada dekat sini lebih banyak daripada dekat Europe. Kalau kita pergi World Series,
World Series. Kita ada satu je ambulance. Kalau mungkin ada corner yang ada satu saja marshal. Kat sini kita setiap corner kita kena ada 2 marshal, dan kos-kos benda-benda ni yang menaikkan kos kita sebagai penganjur. Dan saya percaya benda ni tertakluk kepada official daripada MAM yang bertugas. Mereka sebenarnya yang bertanggungjawab untuk menetapkan berapa orang di sini, berapa orang di sini. Dan ini tak semudah yang kita nak kenapa kat Spain boleh buat, kenapa kat sini tak boleh buat. Itu responsible official yang bertugas. Sebagai bendahari MAM, sikit sebanyak saya tahu pasal benda ni lah. Dan macam Fahmi cakap, kita tak nak membebankan penganjur, especially dalam level pocket bike. Untuk budak-budak yang umur 6-9 tahun, kita nak lebih banyak event macam ni. Jadi itu saya pun nak faham juga apa yang benda yang MAM impose yang membebankan penganjur. Jadi mungkin diorang buat apa yang diorang buat ni dari segi apa yang diorang tahu. Okay. Jadi maksud saya ialah kita kena kasih diorang exposure, bawa satu orang pergi tengok macam mana. Dan diorang boleh faham, especially at the World Finals lah. Saya rasa kita di Malaysia, the way kita run event sangat professional. Sangat teratur berbanding di Spain. So ada pros and cons lah sebenarnya. Betul. Mereka, even saya punya riders yang berlatih dengan saya dekat Spain datang ke Malaysia, wow, macam ni you set up MiniGP Malaysia dekat Spain sangat simple. Seorang kat sana. Tapi itu pun you punya style, you punya cara. tapi again, kadang-kadang you punya event kalah Capri. Tak boleh tu. Jauh saya punya event jauh lebih simple daripada Capri. Tapi good setup. You tengok pictures, you tengok cara you buat, very very organized. Social media tipu semua. Betul Dato'. Jangan percaya kat social media. On the side note, jangan percaya social media. Okay. Tapi teruskan lagi. So mungkin kita boleh tahu banyak. Jadi saya sebanyak sekarang SSC dah cakap dah. Okay Fahmi, kalau you nak buat at your own cost. So sekarang saya tengah berurusan dengan beberapa sponsor untuk menjadi title sponsor untuk event pocket bike saya ni. Dan saya juga dah pergi, ada kesempatan hari tu masa saya dekat Europe, saya pergi ke factory Polini dan minta pandangan minta pandangan mereka, sebab mereka pun jualan pocket bike mereka pun semakin lama semakin kurang. Sebab kebanyakan parents nak anak mereka terus pergi ke MiniGP. Tapi saya percaya step yang betul adalah daripada pocket bike dulu barulah pergi ke MiniGP. Sebab daripada pocket bike you tahu macam mana nak control your throttle, nak brake, nak move your body. So basic riding ada dekat pocket bike. Kita nampak banyak rider yang pergi straight ke MiniGP tak grow dengan bagus. So kalau lepas MiniGP pergi mana Fahmi? Kalau kita tengok pergi kalau kita tengok kita punya blueprint, of course lepas MiniGP target kita adalah pergi ke Asia Talent Cup. Pergi ke Asia Talent Cup. So pelumba-pelumba yang terlepas umur untuk sertai MiniGP, mereka akan pergi ke national event yang lain lah, seperti MSBK, Capri. Faham? Okay, so bila expected kita dapat tengok plan awak ni akan diimplemented lah dekat sini? Okay, nak tak nak saya kena jalankan dulu secara practice ataupun come and try di Lita Berdekatan. Saya percaya berbincang dengan pihak Beranang Circle, mereka bersedia untuk memberi lokasi untuk latihan pocket bike ni, dan saya nak tengok layout track tu memang sangat sesuai dan affordable untuk parents. Tu yang selalu nampak awak pergi Beranang Circuit tu? Betul. Faham. Sebab dia punya fee dia lebih murah daripada Sepang. Tapi Fahmi, macam pocket bike punya event kena buat kat Lita ke ataupun boleh buat kat kapak juga? Pada pandangan saya kena buat kat Lita. Ya, kalau nak buat kat Spain pun sama, diorang tak buat dekat kapak ke? Tak ada pun. Ada sebenarnya ada advantage sebenarnya kalau kita buat dekat kapak. Tak semestinya kita ajar idea tu, tak semestinya jalan tu sentiasa grip. Yalah. So kita nampak dulu Hakim Danish, Kabil Irfan dan banyak lagi pelumba-pelumba yang datang daripada race pocket bike daripada kapak tak
tak salah pun. Yelah. Race is race. So kalau itu style kita dekat Malaysia, kita buat kat kapak, kita buat kat kapak. As long tempat tu selamat. Yelah. Itu yang paling penting. Okay, motorsport ni bukan macam sukan yang lain lah. Ni kita touch base sikit pasal benda ni. Pasal lama tu kita nak recap tu lah. Tahu. Just on this part. Apa qualifying factor yang Fahmi tetapkan untuk seseorang tu pergi to the next level? Sebab kita tahulah kos untuk pergi ke next level ni makin tinggi, makin mahal. Jadi untuk you menjaminkan yang kalau letak seseorang yang competent, yang deserve, to make sure that bila dia masuk ke the next level, at least you minimize the risk yang budak ni tak buat yang terbaik. You understand tak? So jadi pasal macam kita punya sport ni is up to us. Kita yang macam self monitor siapa yang kita nak letak. So bagi Fahmi, apakah faktor yang seseorang tu daripada pocket bike dia pergi ke mini GP, lepas mini GP tu diorang pergi ke nak pergi ke Asian Talent Cup tu, apa dia punya determining factor? Dan selepas tu macam mana? Ya. Okay, saya rasa ada, kalau daripada pocket bike ke mini GP kita nampak macam lebih mudah sebab kalau you champion pocket bike, you boleh bawa mini GP, you pergi selection, you terpilih, itu semua dalam tangan kita dan SIC. Tapi selepas daripada mini GP ni nak pergi ke Asia Talent Cup, mereka masih lagi kena lalui selection yang dipilih oleh Dorna. Kita daripada pihak SIC maupun Zeki Racing, kita tak pilih pun rider tu. Walaupun kebanyakannya yang terpilih pelumba daripada mini GP, tetapi kita tak ada hak untuk kita cakap dengan Dorna, saya nak rider ni, saya nak rider ni. Tidak. Faham. Walaupun di luar nampak yang kita pilih rider tu, tetapi sebenarnya tidak. Semuanya di tangan juri-juri yang ada semasa selection tu, Hiroshi Aoyama, Honda HRC, Alberto Puig. So jadi walaupun kita cemerlang dekat mini GP, tapi mereka mesti melalui selection lagi sekali untuk sertai program Asia Talent Cup. Dan apabila mereka masuk ke program Asia Talent Cup, barulah PISIC menyalurkan bantuan untuk orang ke ATC. Untuk mereka sertai ATC, sebab nak pergi ATC ni kita kena bayar. Kita kena bayar. Dia punya travel, dia punya ground transport, makan minum di sana, hotel, semua kita kena bayar. Dan SIC untuk I think for the last 8 years SIC yang support program ni melalui dana daripada KBS lah. Okay, one more question. Dah berapa tahun dah Fahmi buat FIM Mini GP kan? Dan adakah dari segi rekod tiap-tiap tahun rider Malaysia yang diselect oleh pihak Dorna untuk ATC semua datang daripada FIM Mini GP ataupun luar daripada FIM? Ya, ada tahun yang campur. Ada tahun yang mereka pilih bukannya datang daripada pelumba Mini GP saja, ada yang datang daripada MSBK, ada yang datang daripada Capri. So dia terpulang. Kadang-kadang selection proses ni disadvantage dengan selection, kekurangan daripada selection ni, mereka cuma lihat selection tu dalam masa sehari. Yalah. Di mana kita di Mini GP kita lihat pelumba ni daripada dia 8 tahun hinggalah dia sampai ke 12 tahun. For example macam Kabil lah. So kita nampak attitude dia macam mana, parents behavior dia macam mana. So jadi kekurangan disadvantage dengan selection proses satu hari ni tu lah. Kadang-kadang kita pilih salah rider. Yalah, faham. So alang-alang awak dah touch on ATC kan, Fahmi, macam mana awak boleh rate awak punya riders punya performance in 2024 sebagai ada kan beberapa daripada Mini GP yang masuk kepada ATC, macam mana awak boleh rate diorang punya performance tahun lepas? Wah, sebenarnya saya kecewa dengan keputusan ATC tahun lepas. Okey, kita dapat 2 podium dengan Farid Syafiq. Tetapi 2023 kita tak ada langsung podium. Dan 2022 kita champion. Masuk 2023 0 podium. 0 podium, ya. So jadi kita set KPI dengan Hafiz, dia perlu top 5 dan kita tengok you nak duduk kat top 5 minimum kena 5 podium lah. Dan dia banyak terjatuh di masa dia hadapan, so dia dapat 2 podium
out of 14 races, 12 races. Dan bagi saya, apabila kita tengok competitors yang lain, the Japanese dan Indonesia especially, dia orang betul-betul step up the game. Sebab kenapa saya percaya the ATC boys, dia orang berlatih dengan all the Moto3 World Championship, Moto2 World Championship, MotoGP. Dia orang berlatih 1 liter di tempat yang sama. That's why dia orang punya competition during training tu sangat bagus. Maksud awak untuk Thailand dengan untuk Japan. Oh, Japanese. Sebab kita akan lihat kompetitor kita buat apa. Dan kita tengok kita punya program kat sini pada awal tahun 2024 saya tengok macam kita punya rider ni macam berlatih antara kita je. Yalah. That's why saya pada awal tahun lepas saya bawa coach daripada Spain, pelumba daripada Spain berlatih dekat siapa yang bawa boy? Sergio Mora dengan Valentin Perron. Dia Valentin Red Bull Rookies kan? Red Bull Rookies nombor 3 overall tahun 2024. Dan dia masuk Moto3 kan tu ni? Ya, tahun ni masuk Moto3. Yang pada Colombia, Argentina. Dia Spain pun sebenarnya. Yelah, yang you cakap dia bawa bendera Argentina lah. Bendera Argentina. So dia datang train kan dengan Yol kan? Ya, betul. Ya, sedikit sebanyak dia bawa angin yang lain kepada rider-rider kita. So daripada 2024 yang sebab Faris Shafi saya jumpa dengan dia lepas dekat Sepang tu kan, dia fight kan. Lepas tu dia cakap saya sikit lagi kak nak podium, dia cakap tu. Jadi apa yang awak dah letak expectation dia untuk tahun ni, dia kena 5 podium? Okay, untuk tahun 2025 ni Faris Shafi tidak lagi continue dengan Asia Talent Cup sebab dia dah 3 tahun. So saya sebenarnya masih lagi tunggu confirmation budget daripada SIC berapa banyak yang lulus untuk saya letakkan dia ke race-race yang kita rasa sesuai untuk dia. Which is? Di European race lah. Okay, ni saya nak tanya, sorry nak interrupt. Dia habis ATC kedudukan berapa? 6. Nombor 6. So that's what saya nak tanya. Dalam Asia Talent Cup dia position nombor 6. So you tengah fikir nak letak dia to the next level. Which level is that? ESBK. ESBK. Dia umur betul? Tahun ni 17. 17 masih boleh pergi ke ESBK Boleh, dia ada kategori lain. Ada kategori Moto3. Okay. So back to I punya soalan awal tadi. Bukan nak cakap apalah. Pasal kita yang kena self fun. Bukan nak kita kena buat kita punya qualifying sendiri. Betul. Dia habis 6. Dia punya target ialah 5. Nombor 5. Adakah itu sesuai untuk dia pergi to the next step kalau dia nombor 6? I think bagi saya at the end of the day kita nampak macam dengan adanya Faris Shafi ni sedikit sebanyak menjadi backup rider untuk Hakim Danish. Sebab selepas Hakim Danish adalah Kabil Irfan. Kita nampak age gap tu yang terlalu jauh, di mana kita nampak kalau selepas Hakim Danish, kalau contoh Hakim Danish injured, tak ada replacement. Oh, faham. Dan kita tak nak kalau Hakim Danish tak ada, kita replace dengan rider Europe. So kita nak ada backup kita. So jadi sekarang ni pelumba nombor 1 adalah Hakim Danish pada tahun ni, dan nombor 2 adalah Kabil. Dan so Hafi ni kita letakkan dia sebagai reserve rider championship di Europe, tetapi kos yang jauh lebih murah daripada Junior GP dan ETC for example. Sebab at the end of the day nak masuk ke Junior GP ni lagi mahal. Kos yang terlalu tinggi. Kos tim saya ada propose untuk letak Hafi as a second rider, tetapi at the end of the day kita yang nak kena bayar. Yalah. And saya rasa nak invest second rider next to Hakim. So nak invest that kind of money untuk Hafi dengan results untuk ATC yang dicapai, kita rasa belum berbaloi lagi. Belum lagi. So kita letakkan di satu step championship yang ke bawah. Kalau dia bagus, boleh tunjukkan performance yang bagus, dan kita move ke next step. Jadi target untuk Hakim tahun ni dia dah tahun ketiga kan? Okay. Tahun ketiga di Red Bull Rookies dan juga tahun GP, kedua. Tahun kedua. Yeah. So apa dia punya target untuk dia ada harapan untuk pergi ke Moto3 World Championship? Okay, tahun lepas di Red Bull Rookies sebenarnya dia buat kejutan yang sangat bagus. Betul. Memenangi beberapa perlumbaan walaupun dia tak podium 0.5 daripada winner. So
satu pencapaian yang sangat bagus bagi saya. Okay, dekat pertengahan musim tu mungkin ada race seperti di Austria kita tak perform dengan baik, 2 kali nombor 14, tetapi in general dalam satu musim tu kompetitif kat depan saja. Dan dia habis tahun lepas 2024 nombor 6 overall dekat Red Bull Rookies, yang atas dia tu semua Spain walaupun ada Argentina. Spain lah juga Spain Malaysia. So jadi kita nampak apabila kita pergi ke Europe, bukan saja kita nak masuk race, kita nak sana, kita nak pergi lawan, kita nak challenge for win. Dan Hakim Daniels tahun lepas menang satu perlombaan walaupun dalam hujan, tetapi banyak 3 race podium dekat dalam litar yang kering. So tahun ni Hakim Daniels adalah pelumba yang always capai dia punya KPI. Okay, KPI kita dengan SIC, tapi always kita adjust kita punya KPI dengan SIC, di mana kita letakkan sasaran kita lebih tinggi dengan riders kita. So tahun ni untuk dia di Red Bull Rookies, kita nak dia top 3. Kita minta dia overall untuk top 3 overall top 3. Tapi saya percaya tahun ketiga ni adalah tahun yang paling susah. Kadang-kadang bila kita bagi that pressure to the riders, dia ride terlalu stiff. Faham tak? Kadang-kadang sama awak pressure nak bila capai tahun expectation pertama tu lah. tak ada pressure, first race podium. Tahun kedua kita set goal kita nombor 10, okay, podium dapat nombor 6. Tapi bila kita punya KPI ni terlalu tinggi, kita set dia punya target tu terlalu tinggi, riders ni daripada datang test dia dah pressure, dia dah brake terlalu lambat, masuk corner tak ada speed, pula dengan awak. So jadi perkara-perkara ni saya dan pasukan saya kena belajar untuk manage expectation pelumba ni dan be with them semasa dalam perlumbaan, supaya kita remain the same target tetapi dia boleh ride dengan baik. Tapi secara jujurnya saya pun rasa doable je benda tu. Awak rasa benda tu achievable tak? Betul. Well, saya realistically should be lah. Selepas 3 tahun. Kita dalam siri Moto3 ni kita susah nak agak siapa competitors kita yang kuat. Sebab tahun 2025 ni di Red Bull Rookies Cup banyak pelumba-pelumba baru, dan pelumba-pelumba baru ni lah yang selalu ambil risiko yang lebih dengan pelumba-pelumba experience. Seperti Moto3 ni last lap, pelumba experience ni dia nak keep dia punya championship point, dia tak nak buat crazy overtake. Tetapi pelumba baru ni, wah, brake terlalu lambat, high side, bawa pelumba-pelumba yang lain keluar. So game dia nak kena, the racecraft nak kena betul. Kita nak kena ada kat situ last lap. Sebab tricky Moto3 ni semuanya pasal last lap. So top 3 Red Bull Junior World Championship 5, nombor 5. Nombor 5. One of the other lah. Kalau dia tak dapat top 5 Junior World Championship tapi top 3 in Red Bull, walau macam mana pun, apa keputusan dia di Red Bull Rookies Cup ataupun Junior GP, dia layak untuk pergi ke World Championship tahun depan dengan umur dia. Yes, betul. Correct. Okay, tetapi of course kita ukur dia dengan performance. Dengan performance. Memang dari segi umur dia layak lah, tapi dari segi to support dia to the next level. Betul. So harap-harap kalau top 3 tu dia dapat tempat yang tim-tim yang ada, supaya SIC ataupun Fahmi tak payah nak cari sponsor lah. Betul. Itu yang kita harapkan kan. Itu yang saya harapkan. Sebab tu saya tidak berpindah pasukan tahun ni di Junior GP. Saya remain dengan tim MT. Dan bawa kru-kru yang lebih experience bersama kita di tim MT. Sebab tahun ni kita dah tak boleh pakai dah kru daripada World Championship. Sebabnya kalau pattern di Junior GP, kru yang belum bekerja di MotoGP, mereka juga bekerja dekat Junior GP. Tapi tahun 2025 ni ada 22 race, mereka dah tak boleh fokus dekat program Junior GP. Dulu pun kita cuba nak buat, tak boleh buat. Terlampau busy sangat. Busy sangat lah. So jadi kita nampak program Junior GP ni memang tim-tim yang menang ni diorang buat hanya Junior GP. Diorang betul-betul fokus yang itu. Diorang sampai hantar all the bikes, riders dekat wind tunnel sampai at Junior GP punya level tau. So jadi macam saya cakap tadi, kalau either or lah. Kalau top 5 in a Junior World Championship, memang dia layak untuk kita fikirkan untuk dia pergi ke the next step. Betul. So macam you cakap tadi, dia layak untuk pergi ke MotoGP dah cukup umur pertengahan tahun ni. So ada plan untuk buat wildcard untuk Malaysia? Sebenarnya secara jujurnya, walaupun bajet kita tak
tak approve lagi untuk program Junior GP. Saya dengan pasukan dah, inilah risiko-risiko, saya cakap risiko-risiko bodoh yang saya ambil selalunya ni kan. yang saya cakap berani mati untuk riders ni lah. Walaupun SIC tak confirmkan lagi untuk program Junior GP ni sebabkan bajet yang terlalu besar. Betul. Saya dah order chassis, engine untuk kita test dekat Sepang ni pertengahan tahun ni. So jadi walaupun belum confirm, sebab barang-barang motor ni kita nak order awal tahun. Yalah. Kita tak boleh bulan 10 nak buat wildcard, bulan 9 baru order. Untuk test. Untuk test. So kita akan test kalau kita punya wildcard entrance ni lulus dengan Dorna. Selalunya lulus lah kalau untuk Malaysia. Kita akan buat test dulu lah sebelum, dan all the teams yang ada dekat Europe kita akan fly dia ke sini untuk kita test dekat Lita Sepang ni beberapa hari sebelum the day kita nak pergi race dekat Grand Prix of Malaysia nanti. Well, kita harap that is the way to go lah, dan kita harap yang bila adanya announcement wildcard tahun ni untuk MotoGP, announcement pelumba tu adalah pelumba yang berkaliber, yang ada experience, bukan hanya ambil daripada championship mana-mana saja letak je sebab wildcard. So harap ada syarikat-syarikat out there yang can support lah. Saya percaya lain pasukan, lain direction dia. So pada saya sendiri, saya betul-betul tekankan performance. Itu kadang-kadang saya tak berjaya nak menjual tim saya ataupun nak mempromosikan tim saya dengan baik disebabkan saya terlalu into performance. So hari-hari program harian saya atur, saya kawal. Yalah, because at the end of the day, motorsport, this sport is expensive. Betul. Yalah. You must rely on performance to do well. Tapi secara jujurnya zaman sekarang ni banyak sponsors. Okay, saya tak masukkan SIC. Banyak sponsors private sectors dekat luar sana, mereka dah tak invest kepada pelumba yang ada high performance ataupun pelumba yang boleh menang race. Jadi mereka invest ke banyak invest. Sekarang ni dah bertukar sikit lah. Mereka dah invest kepada influencer yang ada banyak follower. So takut rider nak jadi influencer pula. Betul. So, jadi yes and no lah. Jadi betul, zaman kita memang kita ukur tulus dengan performance, tetapi kalau dia menang race tapi mereka tak boleh bawa diri dekat dalam media sosial, mereka tak boleh bawa diri dengan media, sponsor tak nak lah. Kena cari rider bukan saja talented tapi TikToker ya. Susah lah. Okay, faham. Jadi kita dah sentuh pasal Hakim Danish. Macam mana pula dengan expectation awak untuk Kabil tahun ni? Tinggi sikit ke daripada tahun lepas? Tahun ni dia dengan Kabil punya case ni agak special. Selalunya kita tak pergi pun ESBK Championship disebabkan dia terlalu muda. Saya cari championship yang boleh saya masukkan dekat Europe. Sebab saya nampak age group kita berlumba dekat Asia ni berbeza sikit dengan dekat Europe. So jadi saya ambil kesempatan ni untuk tahun lepas 2024 untuk dia race dekat ESBK Championship kategori Moto4, dan tahun 2025 ni dia akan race dekat kategori baru di ESBK. ESBK ni Spanish Superbike, macam MSBK lah. So dia ada kategori NSF. So NSF ni baru baru. Dia panggil ESBK Talent. So jadi dia minimum age dia 13. So Kabil dah turn 13 Januari 10 hari tu. Dan kita akan apa beza dengan ETC kami? Sama je. Sama je. Cuma age group dia berbeza. ETC European Talent Cup 14 minimum. 14. So tak layak lagi lah. Tak layak. Kalau tidak pergi ke situ kan. Kalau tidak pergi ke situ, tapi Kabil masih lagi 13. So dia kena race dekat kategori ESBK Talent Championship yang berbeza. So that's the step lah. ESBK Moto3, lepas tu pergi ke ETC 14 dan juga Asia Talent Cup lah kalau dia Asia Talent Cup dan Junior World Championship. Betul. Junior World Championship minimum
umur berapa tahun? 16. Jauh lagi perjalanan dia lah. So jadi dengan Kabil ni saya of course saya nak dia pindah ke Selangor ni secepat yang mungkin. Tapi saya lihat kehidupan dia dekat Terengganu adalah kehidupan yang sihat as a motorcycle rider. So dia training hari-hari, komitmen daripada ibu bapa dia pun sangat bagus, melatih ayah dia melatih dia hari-hari. So jadi saya buat masa sekarang since perjalanan dia masih jauh, kita Kabil akan beberapa hari di Terengganu dan kalau kita ada session di track besar dia akan datang ke sini ya. Oh okey, faham. Okay, good one. Okay, jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan expectation awak untuk tahun ni dan juga perbandingan untuk tahun lepas. ATC rider, apa cerita? Berapa orang kita ada dalam ATC tahun ni? 2 riders. Siapa dia? Syah Muhriz dengan Adam Daniel. First time ya. Dua-dua first time. Dua-dua daripada MiniGP kan. So kita hanya ada 2 rider saja dalam ATC. Ada reserve? Tak ada. Tahun lepas kita 4. Ada reserve, 1 reserve. Siapa dia? Ikram Dani daripada MiniGP juga. Daripada MiniGP juga. So apa expectation? Of course kalau kita lihat daripada potential practice, all the practices yang kita dah buat kat sini, dia punya base jauh lagi dengan Hakim Danish. Okay, I think kita boleh sasarkan the first 2 races kelompok ke-10. Okay. Bukannya untuk kita kena realistik kadang-kadang dengan riders. Kalau dia kat sini buat 2 minit 21 dan Hakim Danish kat sini dengan motor yang sama buat 2 minit 16, kita tak pergi cakap kat dia, you kena pergi podium. No. Faham. Kita kena realistik dan build the confident race by race. Uniknya dengan Asia Talent Cup ni motor semua sama. Motor semua. Rider kena berlatih bersungguh-sungguh, capai dia punya level dekat latihan dan kita boleh tunjukkan dalam practice, dalam race. So jadi kedua-dua pelumba ni kita sasarkan ke 10 terbaik pada first 2 race ni dan lepas tu ada big gap. Sekarang first time yang testing tak buat di Sepang kan? First time sekarang testing ATC pergi ke Buriram. Sebenarnya tak juga. Ada juga tahun yang dia buat dekat Qatar. Right, okay. Dia buat kat Qatar. So jadi saya nak cuba fahamkan Fahmi. Jadi awak sebagai pengurus pasukan, selalunya kalau diorang baru masuk lah as a rookie dalam satu championship tu, itu awak akan letak expectation macam tu lah. Okay, sebab kita tak tahu kan performance dia bila masuk, so awak akan cakap okay, first 2 race top 10. Lepas tu baru as time passes by baru naik macam tu ke? Dia level setiap pelumba ni berbeza dan kita nampak setiap pelumba ni mengambil serius tentang career dia berbeza. Okay. Ada parents yang ada komitmen lain yang tidak boleh bersama dengan rider ni setiap hari untuk berlatih. Di mana kita nampak advantage tu ada, kelebihan tu ada dekat Kabil Irfan. So dia pergi berlatih hari-hari. Di mana Syah Muhriz dan juga Adam Daniel ni parents dia ada komitmen lain, komitmen kerja yang lain dan mereka tidak pernah berlatih harian dan tak biasa untuk di pressure hari-hari dengan latihan. So ini adalah sejak daripada selection sampailah sekarang baru 2 bulan kita berlatih hari-hari. So jadi kita tak boleh nak bandingkan dia prestasi dia dengan Kabil lah. Kita kena realistik. Berbeza dengan saya lihat macam Astra Honda, mereka ada racing school yang mereka set up. So pelumba-pelumba MiniGP ni mereka pelumba-pelumba yang diorang develop ni daripada 8 tahun hingga ke 12 tahun mereka datang camp. Contoh setiap sebulan datang duduk dengan Astra Honda, mereka latih mereka dan kita kat sini tak ada lagi. Akan dibuat lagi. Ataupun awak rasa benda macam tu boleh buat? Saya ada plan melihat di end of the day siapa yang bayar. Kalau Astra Honda mereka mempunyai budget yang besar mungkin untuk adakan program ni dan kita belum ada lagi ruang untuk kita buat macam tu dan saya percaya pada awal career seseorang pelumba ni mereka komitmen parents sangat penting. Kita nak parents sekali dengan riders, parents pun nak rider pergi, parents commit, riders pun nak. Riders pun tahu berapa susahnya ibu bapa mereka nak bawa. Kita tak nak just bagi subsidi senang-senang tu. Saya dah lalui dah mistake tu sebelum. So nak tanya Fahmi, you bandingkan macam Astra Honda buat camp untuk diorang punya rider. Kenapa kat sini kita tak ada
Honda, Bonsu buat, Yamaha Hongyong buat, ataupun diorang buat untuk hanya championship Capri saja? I tak tengok, I tak lihat macam tu. I percaya jualan motosikal di Indonesia jauh lebih banyak daripada Malaysia. Saya pun bekerjasama rapat dengan Honda, Bonsu Malaysia dan juga Yamaha Hongyong Malaysia untuk memberi ruang kepada pelumba-pelumba MiniGP yang dah terlebih umur ni pergi ke program mereka. Dan untuk mereka ada program seperti Astra ni satu kos yang besar, dan kita nampak pelumba yang ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada kat Malaysia. Okay. Dan baru-baru ni saya baru je pergi ke Indonesia. Sebenarnya setiap negara saya pergi saya akan cuba lihat macam mana mereka lahirkan pelumba-pelumba hebat mereka. Dan mentaliti dekat Indonesia sangat bagus. Oh, tak sama tak sama kita? dengan kita kat sini. Usaha mereka di awal umur ni, komitmen parents mereka, walaupun mereka tak ada duit, tapi usaha mereka nak jadi pelumba yang baik tu ada. Berlatih hari-hari. Mereka susah, tak ada kemudahan, tapi dengan tak ada kemudahan itulah mereka cari parking, buat susun tayar sendiri, mereka ada coach. So dekat Malaysia ni, di National Championship kita ni dekat Malaysia, sangat macam mana, susah untuk kita cakap ada riders yang ada coach. Mereka kebanyakannya akan berlatih 2 minggu nak race, okey baru gila-gila nak pergi berlatih lah. Tapi di Indonesia tidak macam tu. Di Indonesia saya baru je balik 2 minggu lepas daripada Indonesia, mereka sedang berlatih. Awak race kat mana? Saya race kat MiniGP Indonesia, race Julai. Diorang dah awal diorang dah buat So jadi diorang dah terasa yang champion last year daripada Malaysia. So tapi saya rasa kita perlu beri perhatian yang dekat kepada Indonesia dan juga Japan, di mana saya rasa dia memberi saingan yang hebat kepada kita. It's good. Kadang-kadang kita lihat pelumba daripada Indonesia seperti Veda sekarang yang sedang naik, yang saya rasa akan memberi cabaran yang dekat kepada Danish. Itulah benchmark dia. Dan kita nampak juga ada batch-batch yang kena dengan rider-rider yang lain. So sekarang ni kalau ikutkan dalam age group Kabil, saya tak nampak lagi lah yang ada sama level dengan Kabil, yang ada the same exposure. So saya harapkan Hakim Danish boleh bersaing hebat dengan Veda, sama-sama berentap dengan secara sihat supaya masing-masing boleh push. Sebab dulu pun diorang fight dekat ATC lepas tu sekarang ni kembali balik lah berentakkan dia. Kalau jumpa dia, message dia, asalkan you menang depan daripada orang Indonesia. Dah tak cakap kata Danish. Bagi saya, of course, kita bila I tak nak letakkan sasaran tu kat Danish. Kita tak nak Danish kamu kena depan Veda, kamu kena depan Veda, sebab at the end of the day ada orang yang lebih laju daripada Veda di hadapan. So jadi kita nak Danish ada reference yang lebih hebat di hadapan. Okay, kita dah settle dengan pelumba-pelumba awak kan. Jadi macam mana kalau kita nak masuk sikit berkenaan dengan MotoGP? Okay, tahun lepas ni MotoGP kan, awak mesti ada favourite rider punya. Okay. So apa yang kita ada 2 tahun berturut kita tengok fight antara Pecco Bagnaia dengan Jorge Martin, dan malangnya semalam Jorge Martin crash. So kita pun expect mungkin tahun ni dia akan struggle sikit awal-awal, but we never know. Tak tahu dia akan fight ke tidak nanti dekat Thailand. Macam mana awak boleh simpulkan last year lah, awak rasa 2024 punya MotoGP race tu? To be honest, sebenarnya saya happy yang independent team menang. Mungkin Datuk happy, saya tahu. Saya buat betting, saya kalah. Tak apalah. Sebab dari sini kita nampak perbezaan era, di mana kalau dulu kita nampak Team Factory je menang. Kalau kita nak menang kena masuk Team Factory. So sekarang ni kita nampak tim bukan factory pun boleh menang. Ini sedikit sebanyak membuka mata sponsor-sponsor di luar sana. Bukannya mereka nak of course kalau sponsors nakkan tim yang menang saja,
Kalau nak team menang kena pergi team factory. Yalah. Tapi sekarang ni dia membuka mata kepada sponsor yang kalau you support team satellite pun mereka mempunyai factory baik yang sama dan mereka pun boleh menang race. Dan semuanya bergantung kepada pelumba. Dan kita nampak sekarang MotoGP punya competition sangat-sangat high level. Dan Yalah. saya baru 2 hari lepas dengan Aki Ajo kat sini dan dia sendiri cakap pelumba sekarang ni become more athlete daripada more and more daripada sebelum-sebelum ni. Kalau dulu pelumba ni kita kenal kita hebat pelumba je. Sekarang mereka jaga makan, ada dietitian, control weight, semua. Dia macam full athlete, Olympic athlete. So zaman ni dah berubah. Kalau kita duduk kat factory team, kita tak boleh selesa dengan tempat kita sebab dekat satellite team pun mempunyai motor yang sama yang akan challenge kita. Dan kita nampak benda ni dengan Bastian ini. Yes. Marquez depan je, okay, kau keluar. Betul. Yelah, macam Ducati, don't forget lah, diorang ada 8 bike. Okay, tapi hanya 4 the same bike. Yang 4 lagi Gentra yang 1 year ago. So betul macam Fahmi cakap, jika ada satellite team ada the same bike as factory, the chances of them winning is higher. Okay, itu given. It's all a matter about rider saja. So I think dari 4 orang tu memang Jorge Martin is the best lah. Kalau nak banding dengan Pecco and all that. Marc Marquez is different. Tapi Marc Marquez pun dengan last year punya bike, dia pun tak menang lagi kan last year. Sprint okay, correct. So Marc Marquez is different. Tapi that is the thing lah. Now the trend is satellite team sekarang semua nak factory bike. Betul. Jadi ada the difference just the riders. Kalau dulu kita ada CRT kategori, itu membuatkan race ni tak jadi lebih menarik. Sekarang ni kita nampak lain. Kita sebagai penonton pun di luar nampak macam wow, hebatnya dia. Hanya zaman Fabio dululah. Where dia menang on an older bike. But then the zaman Fabio waktu zaman dengan tapi sekarang Pramac dah dapat better package daripada Dato'. Full factory. Dua. Sebab masa tu kita orang tak ada same bike. We are only Frankie masa tu ada same bike. So Fabio had a 1 year old bike. 1 year older bike. Tapi then the second year pula Fabio had the same bike. Frankie had a different bike. Frankie pula in June second in the championship. Tapi now macam Trackhouse this year semua same bike. Factory backup factory support. Pramac pun same bike. KTM dengan Tech 3 pun same bike. Hanya VR46 dengan Gresini saja. Yang pakai I think they have 1 each. Tak salah saya. Tapi apa pendapat Fahmi ataupun Datuk lah yang orang cakap sekarang ni dah bosan sikit lah Ducati Cup. Pada pandangan saya, Honda dengan Yamaha dah dominant MotoGP for so long. So I think sekarang ni is transition all the European manufacturer yang conquer the race. So I nampak macam effort. I banyak kawan yang kerja dengan Honda yang dulunya dekat Junior GP dengan I, sekarang dah kerja dengan Honda. So I nampak effort yang luar biasa yang Honda buat sekarang untuk challenge the European manufacturer. Faham. Bagi saya memang terlampau banyak Ducati. Okay, but that was last year. Don't forget. Tapi Datuk saya tanya. So waktu Datuk last year Datuk masih ada sampai nak hujung-hujung musim. So you as a team principal waktu tu tak rasa ke Ducati? Memang bagi kita orang macam how to compete in the championship when Ducati is winning like this. So Ducati ni the technical people is very smart. Diorang memang fully optimize all the data yang all the 3 satellite team ambil. Okay, diorang pergi balik, diorang analyze that data and then they give everything to the factory team. Okay, so diorang ni every round is a test for them.
That's why diorang collect all the data, bukan saja dekat Lita, dekat Bologna, diorang collect and then they put everything to the factory team. That is the advantage. Yang tim-tim lain tak boleh buat macam tu. Dah lah tim dan rider-rider yang kat Ducati semua rider yang bagus. Macam kita orang masa tu dengan Aprilia, accident lah, injured lah, macam-macam. Sama juga dengan yang lain. Dulu pun masa sprint race kan baru start. So diorang ada advantage because they have the numbers. Okay, so bagi I macam last year kat Mandalika sprint 1 to 8 is Ducati. So masa tu saya rasa macam mana kita spend so much money, okay, nak chance untuk compete pun tak boleh. So Datuk pun actually have that thought lah. Yeah, we have that thought. So sama juga, I can understand the feeling of Trackhouse. They come in and take over, they invest everything. Okay, dah lah pertengahan tahun last year diorang tukar Raul Mimoto from to a current year, macam tu juga result. So bagi saya macam tak ada beza. Faham. So hopefully tahun ni dengan 2 bike less, hanya 6 biji Ducati, still a lot. Okay, but then Ducati, Yamaha dah ada satellite team with the good riders, and then Trackhouse pun ada 2 jentera yang sama macam. So I think could be something different tahun ni. Dan kalau walaupun terlalu awal nak tengok result di testing ni macam mana, too early. It seems that the Yamaha is there. Honda pun nampak macam improve, but it's still too early lah. So we hope, of course, Marc Marquez kat factory, we hope it will be something different. So apa tahun ni yang awak rasa you look forward to, Fahmi, untuk tahun 2025 ni? Kita dah ada Marquez dekat factory. Agak pelik, agak janggal lah sebenarnya bagi saya personally nak tengok dia warna merah fully kan. So macam mana awak rasa, apa yang kita sebagai, sebab saya pun tahu awak memang tengok MotoGP, yang expectation awak untuk tahun 2025? I nampak sekarang the focus ada pada 2 factory riders yang ada dekat Ducati, Pecco dengan Marc. Sebab I think dua-dua ni dia punya racecraft yang sangat berbeza. Pecco kalau lead daripada awal sampai habis, dia boleh gapkan rider-rider lain. Dan I rasa Marc akan challenge Pecco, dan kemungkinan dia yang akan menang world title ni. Sebab so you macam bagi you rasa ni lah, to fight dengan Marc ni, kalau dia ada jentera yang sama dengan Pecco, saya nampak macam agak susah. Sebab Pecco macam too smooth kadang-kadang, too smooth. Dan Marc ni betul-betul rider yang jahat lah. Kalau I berlumba ni, I tak nak ada dengan dia lah. Dan Jorge Martin, I tak nampak dia boleh challenge this two Ducati. Is it because dia baru crash malam dan terlepas test, ataupun sebab jentera baru Aprilia? I think the potential of Ducati jauh lebih baik daripada lebih stable daripada Aprilia lah. So Datuk rasa? Ducati punya base sekarang ni is very good. I think that's the most important. You know, the bike can only get better and better. And then macam Fahmi cakap, bagi saya pun sama antara 2 ekor ni lah. So antara Marc Marquez dengan Pecco. Bagi saya Marc Marquez ada advantage sebab Pecco ni kadang-kadang tu macam Davide Tadozzi juga, he's too much of a gentleman. Saya tengok dalam dia buat yang behind the scene Ducati tu kan. And then Marc Marquez is aggressive, and dia bagus main dari segi mental juga. And then both have the same machine. I think Marc Marquez have the advantage. Yang lain saya tak nampak lagi. Mungkin bagi saya the dark horse is to be honest, it's the Yamaha right now. Okay, because Yamaha, I know they work very hard. Dengan adanya Pramac lagi, diorang kerja lagi kuat. The others Ducati tu macam VR46, Frankie. I nampak Alex Marquez pun bagus. Kan? Alex Marquez. Tapi I don't think they have that extra bagi saya lah. Because Alex Marquez dah how many years? 2-3 years already. And then Frankie Morbidelli baru 2nd year. Walaupun testing he's doing okay. Honda is still struggling. Well, improve lah juga. KTM tak tahu dengan masalah diorang ada dengan kewangan tu, tak tahu berapa banyak development yang diorang boleh ni lah. Buat. Tapi nampak pun macam okay sahaja. Aprilia, from my experience, diorang kena sort out diorang punya
what I call bugs lah. Diorang ni macam iOS Apple yang you update je bagus tapi ada dia punya problem. Ada yang akan datang punya problem. Because dia tak pernah start 1 tahun yang betul-betul cantik. Bila dah bagus je ada masalah. Masalah ni, masalah tu, overheating lah dan sebagainya. So saya tak nampak lagi daripada Aprilia. Bagi saya this season is antara Marc Marquez dengan Pecco dengan Marc lah. Tapi it's going to be another Ducati. Ducati season. Yes, but at least in the midfield adalah yang lain. Yalah. Because at the end of the day, the midfield is also good. Like I said, the dark horse could be the Yamaha. Tapi bila Marc Marquez menang 5 time in a row, kita tak cakap Honda dominant, kita cakap Marc Marquez. Yalah. Betul lah. Because bila Honda menang kat belakang tu masih ada different genre. Tapi bila sekarang last year dah lah Ducati menang second, third, fourth, fifth pun orang. Semua Ducati kan. But dia orang banyak dekat grid kan. So memang tak ada chance masa tu. Okay lah masa era 2019-20 masa COVID tu lain. Tapi sekarang balik. Because of Ducati everybody step up dorang punya ni. Walaupun terlambat tapi dorang step up. Dan satu lagi exciting bagi saya ialah ada 2 Asian riders lah. I know untuk Somcat is going to be tough. Tapi it's good to see Southeast Asian there. Nampak pun testing pun dia masih lagi kat belakang-belakang. It's going to be tough for him. Tapi Ogura nampak macam nampak smooth kan. Even Massimo pun cakap pagi tadi dan dia tak expect yang Ogura boleh buat macam tu. So that be something to look out for lah. Okay. Jadi nak tanya Fahmi, kita ada 3 rookie. Kita ada Fermin, kita ada Ogura, kita ada Somcat. Siapa yang awak rasa akan menjadi kompetitor? Tak perlu dekat hadapan, tapi yang boleh bagi good fight lah antara 3 ni. I percaya nampak Fermin yang because dia ada the bike and then the speed yang dia ada pun sangat bagus. Cuma I nakkan Ogura yang dapatkan Rookie of the Year because I semalam duduk 2 jam dekat tepi track, nampak Ogura ride memang sangat stabil. Untuk race distance, I rasa Ogura ada potensi untuk dapat results yang bagus. Tapi untuk one flying lap, sprint race, I think is going to be Fermin lah. Datuk rasa dari apa? Segi talent, I think Fermin is younger. Tapi in terms of experience dan racecraft, I think Ogura is better. Dari segi genre, Fermin has a good base. It's a championship bike, you know. So he has a good base where Ogura is on a newer bike. Memang dia tak ada reference tapi he's doing quite good already. Tapi depends lah on the reliability of the Aprilia. It's all about reliability. Because nampak Ducati throughout the base is very good. Diorang tak banyak reliability problems kalau nak bandingkan dengan Aprilia. Okay. Alright, diorang dah bagi jam kat saya. Sikit lagi, 2 soalan lagi. Okay, kita pun dah cerita berkenaan dengan expectation tahun 2025. Macam mana untuk Fahmi, kita pun datang daripada Saudi, kita datang daripada Asia kan. Kita tengok 2 representation tahun ni. Kita ada Ogura dan kita ada juga Somcat. Daripada segi diversity, inclusion, kalau kita bercakap sekarang kan banyak pasal diversity, inclusion, ada representation daripada Southeast Asia dan ataupun Asia lah. Betapa pentingnya untuk dalam kita untuk support daripada segi Asia tu bagi Fahmi? Wah, saya masih percaya, saya masih lagi terfikir apabila saya naik podium dekat Malaysia dan itu adalah first podium untuk Malaysia, mungkin first podium untuk rider yang datang daripada Southeast Asia. Dan sedikit sebanyak ia membuka mata kepada rider-rider yang lain. Boleh juga rider Asia ni podium. Dan Ogura dan juga Somcat Chandra adalah pelumba pertama yang datang daripada program Asia Talent Cup. Ya, betul. Dan ini pada saya menjadi satu impian ataupun cita-cita kepada semua pelumba-pelumba muda yang ada dekat luar sana, yang ada dekat MiniGP maupun yang ada dekat national program yang lain. Mereka boleh memasang impian yang bukan saja Hafiz Syarin boleh masuk, tapi sekarang ni dengan platform daripada, sebab Hafiz Syarin tak datang daripada platform yang sedia ada. Daripada platform Asia Talent Cup ni, mereka boleh
naik sampai ke stage yang Songkiat dan juga Ai Ogura ada sekarang. Okay, Japanese I think level dia lain lah. Tapi untuk ada pelumba yang datang daripada Thai, satu saya rasa satu pencapaian yang sangat membanggakan. Walaupun dia tak menangi perlumbaan, tetapi nak dapatkan seat dekat MotoGP ni, terlalu ramai orang nakkan seat ni. Dan dia tak mudah. Saya rasa ada 20 orang rider MotoGP. Dalam dunia ni ada 20 orang saja yang boleh bawa MotoGP. Betul. Dan satunya daripada Southeast Asia. Yang kita tahu kita punya base as a motorsports ni, kalau nak bandingkan dengan Europe, sangat jauh. Sangat jauh. Yalah, betul. Dan adanya rider kita dekat MotoGP level, kita rasa walaupun bukan daripada negara kita sangat bangga. Betul. Saya rasa that is like another step to move forward untuk dapatkan lebih banyak. Saya percaya dalam mungkin 10 tahun akan datang kita akan lebih tengok lebih banyak. Jauh ni 10 tahun. Okay lah, tak adalah. As more year to come kan. Kita ada dekat dalam ATC sekarang, rider-rider Southeast Asia especially. Bagi saya, kita tolak tepi Ogura. Sebab macam Fahmi cakap, Japanese very different. Diorang dah lebih daripada 5 orang yang pernah masuk ke MotoGP. Okay, dari segi Asia ni memang kalau ada satunya daripada Southeast Asia pergi ke MotoGP seperti macam Hafiz Syarin, kita rasa bangga. Of course, ke Hafiz Syarin kita rasa betul-betul bangga. So, walaupun ada orang Thai, kita pun rasa bangga sebab orang daripada Southeast Asia. Great. Orang semua akan look to him menjadi satu dream tak boleh buat. Tapi bagi saya, macam saya sedih sedikit sebab we are the first mover dari segi achievement dalam World Championship. Okay, tapi ke belakang ni kita dah lately for the last couple of years kita dah ke belakang. Okay, tak tahu mana silapnya sebab kita punya progression dah tak ada. Now kita kena start balik daripada mini GP, start balik daripada Junior World Championship. Dah kita have nobody in Moto3. Jangan cakap je pasal MotoGP. Kita nak cakap macam MotoGP memang Awin, more than 10 years pun tak akan dapat. Dengan Hafiz Syarin tu pun kebetulan sahaja kita dapat. Tapi which is good. Tapi sekarang there is no continuation. Platform pun kita tak ada. Apa yang kita buat dulu daripada Fahmi punya time 2008, 2009 kita ada Moto3 team, Moto2 team, apakah lagi MotoGP team, semua tak ada. At least one remains lah. Moto3 pun tak ada. So itu itu yang bagi saya sedih lah. Sebab yes, we can be happy. Tapi deep inside, on each Malaysian, dulu kita dah ada. Sekarang kita dah tak ada. Tengok Thai dah naik. Kita tak ada. Indonesia masih lagi trying to get where they are. So itu yang sedikit sebanyak saya sedih. Dan program Fahmi buat tu is a development program. It's a long term program, bukan program yang 1 tahun 2 tahun. It takes more than 10 years. So betul lah saya cakap tadi 10 years Dato'. Yalah. Tapi 10 years nak masuk ke Moto3. Moto tu baru nak Moto3. Lagi tu depend on how that kid perform in Moto3. If the kid perform well, baru pergi ke Moto2. Bila perform well, baru lagi ke ni. Macam kita nak harapkan Kabil katakan, someone different. How old is he? 13. 13. Nak pergi ke Moto3 is minimum age is 17. 18 this year. So that is 18 ke 17? 18. Yeah, 17 kalau dia top 3. Kalau dia Red Bull. Kalau tidak 18. Kalau 18. So dia 13 kan. That's 5 years to go to Moto3. So we have to wait 5 years. Kalau tidak, siapa lagi? Okay, kita harap Hakim Danish lah. So kalau kita harapkan Hakim Danish, insya-Allah 2026 kita dapat lihat. Itu pun question is of budget. To put a boy in a Junior World Championship, budgetnya banyak ni. To put a boy in a World Championship, budgetnya lagi tinggi. Faham. Apa yang saya harapkan apabila Danish perform dekat Junior GP, ada tim yang sambut dia dengan kontrak profesional, so kita tak perlu bayar. Itu yang saya harapkan lah. Tapi kalau di sebaliknya kita kena. Tapi Danish dia clear lah dengan direction macam ni, dia aware. Dia aware. Okay.
Okay, so kita pun dah sampai penghujung. Diorang dah macam ni. Okay, jadi thank you Fahmi dan juga thank you Dato'. So sedikit sebanyak kita dapat banyak juga kita kupas hari ni. Kita kupas pasal punya project development untuk Pocket Bike. Tak sabar nak tengok projek baru Fahmi. Dan juga kita recap sedikit berkenaan dengan performance rider-rider especially daripada ATC, Mini GP, okay, dan juga Kabil Moto4 tahun lepas dan expectation untuk tahun ni. Jadi hopefully tahun ni kita obviously kita akan ada banyak dan macam-macam perkara yang kita akan boleh tengok, especially ada banyak pertukaran Pramac daripada Ducati pergi ke Yamaha. Lepas tu rider-rider bertukar sini sana. Obviously 2025 is going to be super fun. Kita tengok macam mana nanti. Jadi sebelum kita apa-apa pun, saksikan untuk episod akan datang. Thank you so much Fahmi. Thank you so much Dato'. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Promosi eksklusif Malaysia GP, dapatkan kod diskaun di video Wheel Talk untuk pembelian tiket anda. Promosi adalah terhad, jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini.